Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyana khairal anbiya wa ja'ala ummatana khairal umam wa ja'ala min khairi ummatin ukhrijat lin-nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Sidang jemaat yang dimuliakan, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah, yaitu dengan cara kita mengerjakan apa yang disuruh dan kita meninggalkan apa yang dilarang. Karena ketakwaan kita kepada Allah adalah sebaik-baik bekal untuk kita menuju ke akhirat nanti. Sebaik-baik bekal masa depan kita. Sidang Jumaat yang dimuliakan, kita adalah umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW diberi kemuliaan oleh Allah sebagai ummatan wasatah, sebagai umat yang terbaik, sebagai umat yang terpilih jika dibandingkan dengan umat-umat para anbiya dahulu. Tersebut di dalam hadis yang sahih, apabila sampai di hari kiamat Allah Ta'ala akan menyeru Nabi Nuh alaihi salam, wahai Nabi Nuh, adakah engkau telah sampai risalah Allah, telah sampai dakwahmu kepada umatmu? Maka Nabi Nuh kata na'am. Setelah itu dibawa saksi, mana dalil, mana saksi kata Nabi Nuh telah sampaikan risalah dia kepada umat dia. Maka ditanya umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh memberi jawapan, dia kata maja'ana min nabiy. Tak ada orang yang kampung dia kata. Maka disitulah umat Nabi kita, yaitu kita dan pemimpin kita Nabi Muhammad SAW diberi kemuliaan oleh Allah sebagai saksi kepada para anbiya dahulu bahawa mereka telah sampaikan risalah mereka kepada umat masing-masing. Itulah kemuliaan kita, dinamakan ummatul wasatah. Sidang jemaat yang dimuliakan, selain daripada itu juga kita dilahirkan untuk manusia semua, untuk faedah manusia di seluruh alam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Allah melahirkan kita ini untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang manusia daripada kemungkaran. Umat Islam, umat akhir zaman, umat terbaik, umat yang cinta kepada satimah, umat yang ajak oleh buat baik, dan umat yang lain tak suka kepada kezaliman. Bukan umat kawanan, bukan umat menentang kawanan, menentang kezaliman yang ada di muka bumi. Sidang jemaat yang dimuliakan, coba kita buka telinga kita, mata kita tengok kepada umat-umat Islam di seluruh dunia di hari ini. Kita tengok saudara-saudara kita di Suria, di Yaman, di Iraq, di Libya, di Palestin dan lain-lain negeri, tak seperti mana yang Allah cipta dalam Al-Quran. Allah kata kita sebaik-baik umat, semulia-mulia umat. Tapi hakikat Islam di hari ini sehina-hina umat. Daripada khairu ummatin, daripada
kepada syarah umatnya, sehina-hina umat manusia di muka bumi. Kita lihat di Syria dan di negeri timur-timur tengah semua, dari arah semua yang terbaru dari ini, orang laki-laki, orang perempuan, kadang-kadang kecil, orang tua, rumah tempat tinggal, kedai-kedai, masjid, tempat amal ibadat, semua dibom dengan senjata yang beracun melalui kapal di udara, melalui jet-jet jurang di udara. Sementara itu pula di bumi dijinjak dengan kereta-kereta terbang. Umat Islam terkena. Balik atas kapal perang yang menggugurkan bom-bom yang beracun. Tapi balik bawah kereta-kereta terbang. Umat Islam terkena di hari ini di timur. Khususnya di Syria sekarang. Sidang jemaat yang dimuliakan. Begitu akhbar Al Jazeera. Setakat ini lebih 5 tahun dah berlaku di Syria. Dia kata jumlah orang mati 470,000 orang. 470,000 orang mati di Syria. Itu akhbar secara besar. 400,000 mati secara langsung yang melalui peperangan. Mati kena bom, kena peluru. 70,000 lagi itu mati dengan sebab tutup makan dan tutup perubatan. Tak ada makan yang makan, luka, demam, sakit, tak ada perubatan yang diubah. Ubat daripada luar tak boleh masuk. Itu sekarang kita di Syria. Mengikut ahli kaji, dia kata tidak ada lagi kezaliman yang paling penuh yang menimpa umat Islam kita selepas daripada perang dunia yang kedua. Perang itu tahun 1945. Ramalan dalam peperangan juga atau perang dunia yang kedua, manusia mati semua 50 sampai 60 juta. Selepas daripada perang itu sampai pada hari ini betul 70 orang. Ahli kaji dia kata tak ada lagi kezaliman yang menimpa umat manusia di muka bumi apa yang menimpa kepada saudara kita di Syria sekarang. Allah. Sehingga pemberita nak baca berita publik rakyat Syria sedang menderita tak boleh sebab kalau nak bayar ke mana. Begitulah saudara sidang jemaat yang dimuliakan. Lebih dekat daripada itu, kita tengok saudara kita yang hadir dengan kita, iaitu saudara kita Rohingya di Burma. Sehingga kita manusia jadi sampah dunia. Di mana tak ada siapa juga. Lari di Bangladesh kata go back, play, itu tak say. Mari kepada manusia kata ambil banyak play katanya. Kena sulai dari air, mati dari laut beribu-ribu. Tak ada bumi nak duduk. Supaya ada sampah dunia. Daripada umat saya orang makan, dia jadi umat sampah dunia. Tak ada sama dia tercaga. Itulah nasib saudara kita di dunia, di Burma. Sidang jemaat yang dimuliakan. Dia kata saudara kita di Burma hilang kemuliaan, hilang kemutaatan, hilang hati kekuatan, hilang bangsa, hilang harta benda, hilang bagi tak duduk tak tinggal, hilang suami isteri, hilang anak-anak, hilang bapa, hilang adik-adik seperti hayawan. Suka menata. Bagi kecil besar semua muda dizalim, ditindak, dijinyah, dibunuh, dibedai, dibakar. Orang perempuan pula dirogol, diharam semua hak-hak asasi manusia. Okal-okal NGO nak masuk itu tak boleh. Dan tidak digunakan masuk rumah sakit. Kanak-kanak tidak boleh masuk sekolah, tidak boleh mengaji, tidak boleh mengajar, tidak diakui sebagai rakyat negara ini. Sedangkan lahir dalam negara rumah. Rumah-rumah tempat ibadah dibakar dan disekat bantuan dan dukungan daripada luar dan dalam negeri. Itulah saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Masjid saja mengikut ramalan Al Jazeera juga di Syria. Balik kepada Syria sikit. Dia kata
akthar min alfi masajid dumira di hari ini. Lebih daripada 1000 buah masjid dimusnah dari hancur. 1000 buah masjid. Dalam sejarah ada lagi masjid musnah, masjid hancur 1000 buah lebih dah masa sekarang. Itulah sudah dimana yang mulia. Coba kita tengok kepada hakikat yang sebenar. Apa beda itu? Kerana itulah umat Islam di akhir zaman. Sebenarnya benda ini telah dijelas. Nabi kita telah wayak dengan jelas di dalam suatu hadis riwayat Abu Dawud dan juga Imam Ahmad. Nabi kata, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Maksud ada ini Nabi kata, Nabi wayak si Muhammad Muhammadah, tapi hari ini seperti benar-benar berlaku. Nabi kata hampir-hampir dah, dekat-dekat dah, tak sampai masa dah. Al-umam, para ulama muhaddis mungkin mengerti ada kata al-umam di sini ialah firaqul kufri wa dhalal. Kumpulan-kumpulan ayat-ayat dunia, bangsa-bangsa dunia hak isi kufur. Firaqul umam di sini. Dan kada al-umam akan menurun umat-umat di atas kami. Maksud umat sini ialah umat kufur. Siapa dia ada? Yahudi, Nasrani, musyrikin. 3 golongan umat yang kufur masa. Yahudi, Nasrani, musyrikin. Maka ulama lagi dia kata firaqul kufri dan juga firaqul dhalali, umat yang sesat. Umat Majusi, umat Syiah yang sesat. Umat-umat inilah di akhir zaman Nabi kata akan bunuh. Maka di satu hidayah, sebagaimana kita diibaratkan oleh Nabi, satu matian ini duduk dalam hidayah. Dibunuh oleh umat-umat empat bangsa tadi, 4 bangsa yang kufur tadi. Jadi Nabi ini daripada hati tadi, umat Islam kita di akhir zaman ini, supaya satu matian ini duduk dalam hidayah. Maka orang yang sangat lapar 10 menit pada duduk umum maka makin enak. Tak ada di mana pakak 10 menit teres-teres hidup beli. Itu mana tak ada umum. Pakak 10 menit hidup timbul, hidup jinjak, hidup lantai, teres-teres. Begitulah Nabi dia buat ini adalah ini yang sahih oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad dan lain-lain. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita tengok kepada sejarah, Pak golongan inilah rawasa terbunuh oleh Islam di zaman Nabi sampai pada hari ini. Yang pertama musyrikin, yang kedua Yahudi, yang ketiga Nasrani, yang keempat umat-umat yang sesat. Yang kita masyhur sekali lagi ialah Syiah. Saya bawa kepada sejarah. Siapa orang rancang bunuh Rasulullah SAW? Pemimpin umat Islam kita dahulu. Siapa dia waktu idea mula-mula nak bunuh Nabi? Abu Jahal. Siapa dia Abu Jahal? Bapa orang musyrikin di Mekah. Turun lagi sikit di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab jadi khalifah. Siapa dia rancang bunuh Sayyidina Umar bin Al-Khattab jadi khalifah? Abu Lu'lu' al-Majusi, firaqul dhalal mana dia tadi. Orang Majusi yang disokong oleh Syiah bunuh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia aktif dengan Umar bin Al-Khattab. Kerana di zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, kerajaan Parsi yang mana rakyat dia Majusi jatuh di bawah kerajaan Umar bin Al-Khattab. Banyak orang Majusi masuk Islam. Dengan sebab itu dia tak ada tengok orang manusia masuk Islam aktif bunuh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang manusia segala yang mulia. Disokong oleh Syiah. Kerana apa? Kerana kumpul Abu Lu'lu' al-Majusi yang diangkat untuk di Iran tadi itu. Orang Iran dipuja di bawah. Terima kasih kepada Abu Lu'lu' al-Majusi telah bunuh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cabut lagi.
Kita kembali pula kepada Al-Khalifatul Rashid Utsman bin Affan. Siapa dia bunuh Utsman? Orang yang merancang bunuh Sayyidina Utsman Khalifah yang tinggal Yahudi. Abdullah bin Sabah, pengasas agama Syiah. Asal dia Yahudi berpura-pura masuk Islam. Dia adalah orang yang dia rancang. Ajak manusia, sedar manusia benci kepada orang lain daripada ahli bait. Manusia suka kepada Sayyidina Ali dan benci kepada Utsman bin Affan. Akhir sebenarnya pengikut Abdullah bin Sabah Yahudi tadilah. Abdullah bin Sabah sebagai orang perancang, sebagai orang wangkai, akhirnya dia jaya, dia yang pertama bunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yahudi bunuh Utsman, musyrikin bunuh Nabi, Majusi campurnya Syiah bunuh Umar. Kita mari tengok kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib siapa dia bunuh, siapa dia bunuh. Ali bin Abi Thalib orang Khawarij, firqah Dhalal tadi, firqah Dhalal. Orang yang sesat. Khawarij adalah orang yang berkaitan dengan Sayyidina Ali. Di sini dia antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah ketika perang Siffin. Dia tak tahu Sayyidina Ali berhenti. Seluruh perang menjauhi. Keras sikit dengan Sayyidina Ali, wangkai pun Sayyidina Ali. Maka cabut diri daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sikit halal Sayyidina Ali dalam. Ini yang panggil firqah Dhalal. Ada makar istilah ini. Nah, nama dia Khawarij. Setelah Sayyidina Ali berhenti perang, damai dengan Muawiyah, dia naik perang. Dia minta satu pak suku, lalu turun wangkai bunuh Sayyidina Ali, bunuh Muawiyah, bunuh Amr bin As. Serentak. Tapi Muawiyah terlepas. Amr bin As terlepas. Kedah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Firqah Dhalal bunuh Al-Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib. Sudah dimadari rahmat Allah. Kita mari tengok. Husain, cucu Nabi kita, anak Sayyidina Ali di Karbala. Siapa dia bunuh Sayyidina Husain? Siapa dia bunuh Sayyidina Husain? Orang yang bunuh Sayyidina Husain. Orang yang bunuh Sayyidina Husain, orang yang bunuh Sayyidina Husain, cucu Nabi kita adalah Syiah sendiri. Ini terbukti ternyata dari kitab Syiah sendiri. Syiah sendiri bunuh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sudah dimadari rahmat Allah. Kesimpulan kita di hari ini, apa maksud di hari ini terjadi sehina-hina manusia. Mengikut hadis yang kita baca tadi, kita dapat kesimpulan bahwasanya umat Islam dibunuh, umat Islam dibom, umat Islam dizalim, umat Islam digasak, umat Islam dibakar hidup hari ini ialah pakat jahat satu firqatul kufri, Yahudi, Nasrani, musyrikin. Dan satu lagi firqatul dhalal Syiah. Sebab itulah kita tengok di Syria siapa dia berbunuh? Orang Islam kita Yahudi, Nasrani. Supaya kita dibunuh, siapa dia terbunuh? Orang musyrikin. Di surga tiga, Yahudi, Nasrani, campurnya Syiah. Maka tinggal di pokok Islam. Kalau Syiah daripada Iran, Syiah daripada Iraq, Syiah daripada Lebanon, Syiah daripada Palestin, Syiah daripada Bahrain, maka dikumpul campurannya dengan Yahudi Nasrani, bunuh saudara kita Sunni di Suria sekarang. Tak ada pelan, bakatan. Sila jemaah yang dimuliakan. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrikin, walaupun akidah dia tak support, dia keras sama dia di mari, tapi dalam bab letak oleh Islam, ngomong oleh Islam, bina oleh Islam. Coba kita ingat Allah Ta'ala kata, وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى الشَّيْءِ. Orang Yahudi kata Nasrani tak betul, ala syai' ala sawab. Yahudi kata Nasrani pun agama tak betul. وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى الشَّيْءِ.
Nasara pula yang kata Yahudi itu agama tak betul. Sama dia keras. Selesai. Tapi dua-dua ini dalam tak minta Islam dia satu. Walau kata al-Yahud, Yahudi tak reda, tak jam. Walau Nasara, Nasrani tak jam. Sepakat, sama-sama tak jam. Hatta tattabi'a millatahum. Saya minta perlu agama mereka. Dia boleh satu. Dan sebab itulah secara sidang jemaat yang dimuliakan, kita telah berharap itulah hak Nabi yang kita lihat. Keadaan umat Islam kita di hari ini tidak lain dan tidak bukan. Pakat empat golongan yang besar sembilan, 3 golongan kufur dan 1 golongan dalal. Musyrikin, Yahudi, Nasara, Syiah yang berkerumun umat Islam kita di hari ini. Aku lupa berkata wastaghfirullahaladzim walakum walisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaat yang dimuliakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin sama orang mukmin adalah saudara. Hari ini orang mukmin, orang Islam di seluruh dunia 2,000 juta lebih. 2,000 juta adalah saudara kita, adik-adik kita. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kita ni umat yang satu. Agama yang satu, umat yang satu. Banyak lagi Rasulullah dia mengabari kita dengan sasa kita sama sekali. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tawakumihim masalul jasad. Kita nirang dia kan. Nah, oleh itu marilah kita sama-sama tolong saudara kita. Di luar ada peti, saudara kita usaha nak tolong bawa hitung, bantuan, khairat, duit kita melalui sanangan makan, batu melalui julat tolong sapa. Kita pakat-pakat Allah dalam diri, insyaAllah. Dan pakat-pakat tolong saudara kita supaya kita termasuk di dalam saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Rasulullah SAW dia ada sabda lagi, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudara kamu yang kena zalim, zaliman yang zalim, atau mazluman yang kena zalim. Banyak kita pakai kerjasama. Dia kata kalau kita tolong saudara kita ketika susah, Allah Ta'ala akan tolong kita di akhirat. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah bersama dengan hamba dia selama mana hamba dia tolong saudara dia. Al-jazaa' min jinsil amal. Balasan di akhirat esok mengikut amal yang kita buat di atas dunia. Dunia kita tolong orang susah, akhirat Allah tolong kita susah. Ini kata al-jazaa' min jinsil amal. Balasan akhirat esok yang Allah akan balas dia oleh hamba dia mengikut keadaan amal yang dia buat di dunia. Dia tolong orang di dunia, dia bantu orang susah di dunia, Allah akan tolong dia, Allah akan bantu dia daripada masyarakat kita susah di sana. Marilah kita sama-sama tolong saudara kita yang sedang menderita hari ini. Selain daripada kita tolong dengan berupa bantuan duit bitis pada Spanyol, kita tolong lain doa pada mereka. Dan lain duit kata, orang duit kata, orang doa kepada saudara kita. Dalam semaya kita, dalam tubuh kita, dalam apa sahaja hari kita, marilah kita sama-sama menandatangani supaya Allah turun saudara kita yang sedang menderita di dunia hari ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في برما. اللهم انصر إخواننا المظلومين في برما. اللهم انصر إخواننا المظلومين في برما وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وسائر بلدان المسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم عليك باليهود والنصارى والمشركون الذين يعتدون على المسلمين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.